Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba, kami redha Islam, kami redha Allah sebagai Tuhan kami,
wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai agama kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kami. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dah bagi salam belum? Dah. Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir walaupun tanpa notis. Kan kuliah ni tak ada notis ni. Saya tergerak hati untuk berkongsi satu perkongsian ringkas insya-Allah, sebab jam 10 saya ada ceramah tertutup dengan ada jemputan. Jadi saya kena berhenti juga Bayrut sebelum pukul 10. Jadi tak lama lah ni insya-Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian. Marilah kita mula dulu majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Saya tengok ada nama daripada FB personal ni, Rafia, FB page. Rafia, Anita April, Kalimah, Khairul Darwani, subhanallah, Maliha Omar, Masya Allah, Puan Aizima, ya saya pun sayang semua. Balkis Zailani, ya nampak penat ya muka saya, okey. Jarin Picasso, JRM, Sabak Bernam, MG Feb 29, Aratin 63, Nur Azmah Mak Jim, Dr. Noaini Talib, Masya Allah, Dr. Amalina Rosnan, Nolida Amni. Okey, ramai lagi. Dan tajuk hari ini, tajuk yang unik, iaitu saya nak berkongsi satu hobi yang boleh diteruskan sampai ke syurga. Subhanallah. Saya sebenarnya, saya tak ada memiliki hobi ni, tapi bila saya membaca tentang satu hobi yang mana hobi ini boleh diteruskan hingga ke syurga, dan di sana ada beberapa pandangan ulama lagi, hobi yang baik yang kita buat di dunia ni kita boleh teruskan sampai syurga. Masya Allah, sangat happy kan. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang mungkin jarang, dan saya pun kali pertama saya dengar. Kali pertama saya baca, saya pun macam excited nak berkongsi tentang satu hobi yang mana penghuni syurga boleh teruskan. Dia hobi dia di dunia dahulu dan dia boleh teruskan hobinya sampai ke syurga. Tetapi dalam hadis ni menceritakan tentang satu hobi. Hobi ini yang saya bakal cerita adalah hobi yang dilakukan oleh hobi ibu dan ayah saya. Arwah ayah ini hobi dia. Dia punya obses tu sampai dia beli. Nanti kita cerita hobi apa ni. Cuba teka hobi apa ni yang saya nak share, yang mana dalam sebuah hadis menggambarkan tentang keadaan penghuni syurga yang dah masuk syurga. Lepas tu dia minta dengan Allah untuk dia meneruskan hobi dia di dunia dahulu. Kan dia kata dia ada berbicara dengan Allah, nanti kita baca. Subhanallah. Maksudnya hobi yang baik kan. Hobi yang baik di dunia ni kita boleh teruskan. Mungkin kita kata, esok takut boring lah pula kat syurga. Cakap tu macam confirm syurga kan, tapi mengharapkan syurga lah. Maksudnya kalau kita semua hobi kita suka masak. Masak tu hobi. Kalau tak boleh masak rasa macam, kan kat syurga kan niat je nak makan apa. Niat je tu makanan ada kat depan, tak payah masak. Macam boring lah pula kalau tak masak-masak. Dah lah jadi ahli tetap page masak apa tak jadi hari ni, masak apa jadi dia masuk, masak apa tak jadi dia masuk, semua dia masuk lah kan, grup masak. Macam mana kalau kat syurga besok? InsyaAllah lah, kita bukan nak pasang ahli syurga, tapi kita membayangkan kerana berfikir kan. Lepas tu hobi apa lagi? Hobi shopping. Sudah, hobi shopping tu baik tak? Tak tahulah kan. Kalau shopping membazir tu tak baik lah kan. Takkan tak ada shopping, tak ada mall ke dalam syurga besok? Susah nak fikir tu tuan-tuan sekalian. Tapi sebelum saya pergi kepada hadis Nabi berkenaan dengan tajuk hobi yang baik dibawa ke syurga, boleh tak tuan-puan tinggalkan komen apakah hobi tuan-puan? Ada yang tulis tanam bunga. Kita share ya. FB ni kena share. Tolong share ya. Share perkongsian ni. Ada hobi mengaji. Ada yang kata menanam, berbudi dengan tanah.
Okey, lagi. Tulis hobi masing-masing. Hobi berkebun, hobi selawat. Insaf saya ni hobi selawat. Dahsyat ni. Membaca bercucuk tanam memang bagus sangat. Nurul Suhaili binti Saliman. Hawa ni kata membaca, ada tudung. Iliana baca buku. Ada yang kata mengemas dia punya hobi. Subhanallah. Selamat pagi semua. Memasak, mengait, membaca. Okey, lagi-lagi. Suka mop rumah. Ada hobi suka mop rumah. Kejap mop. Kalau lantai tak kotor, dia susah hati. Ni kenapa tak kotorkan lantai ni? Mama nak mop ni. Hobi dia mop rumah. Travel, tulis puisi. Masya Allah, tulis puisi. Kalau ada puisi yang cantik, yang indah, nak suruh saya baca, bagilah. Bagi. Saya boleh baca. Berkebun dan memasak, beraktiviti dengan anak. Siapa hobi dia membebel? Tak membebel, dia rasa macam dekat syurga esok boleh bebel tak? Sebab bebel memang best lah. Contoh kan. Basuh toilet pun hobi. Macam-macam mengemas dan mengaji. Masya Allah. Si Nurha, ini kekanda saya. Si Nurha Said. Masya Allah, terima kasih. Hobi baru saya sekarang beli ikan dalam akuarium. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kita sebagai manusia biasa, kita mesti ada satu hobi. Jangan sampai tak ada. Sebab dengan ada satu hobi, siapa yang belum ada hobi, dia kata, Ustazah, saya tak ada hobi. Saya tak ada obses apa-apa. Kita kena ada satu hobi yang mana bila kita buat sesuatu, kita lupa. Kita tengah ada masalah. Bila kita tengah dengan leka dengan hobi kita tu, apa yang kita suka tu, ia boleh memberikan kita release, tenang, rasa seronok. Kita boleh fokus, kita boleh lupa sekejap. Saya tahu selawat, zikir, baca Quran tu kita boleh jadikan hobi. Itu adalah kewajipan kita merawat hati. Tapi tak salah kalau kita ada hobi yang bukan melibatkan ibadah secara khusus. Okey, sekarang kita nak bacakan hadis Nabi yang menyebutkan tentang hobi yang baik dibawa ke syurga. Hobi apakah itu? Ada hobi dia makan. Okey, hobi baru saya suka baca buku Ustazah Asma Harun. Terima kasih. Hobi suka mengemas, main bola, main bola. Orang lelaki tak ada masalah. Hobi main badminton ke, main bola ke, hobi dengar ceramah. Okey, hobi memasak, tak ada masalah tu hobi memasak tu. Okey, jom kita baca hadis ni. Kita share ya supaya lebih ramai boleh hadir. Terima kasih dan tinggalkan komen. Tajuk hadis ini adalah hobi yang baik dibawa ke syurga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah menceritakan, Masya Allah, anna rajula min ahli jannah istadzana rabbahu fi zar'i. Masya Allah, subhanallah, cantik sangat. Anna rajula min ahli jannah, ada seorang lelaki daripada ahli syurga. Istadzana rabbahu, meminta izin kepada Tuhannya. Ada ahli syurga besok minta izin dengan Allah fi zar'i, untuk menanam tanaman. Masya, ini hobinya tuan-tuan puan sekalian. Dia minta izin. Ada yang hobi bersedekah, Masya Allah, insaf saya. Insaf sungguh. Ada hobi solat, selawat, zikir, bersedekah, hobi, Masya Allah. Kita sekarang sedang bicarakan hobi manusia yang dia buat. Selain zikrullah semua tu kita iktiraf sebagai hobi. Masya Allah, hobinya selawat. Tapi satu benda yang melibatkan fizikal dan aktiviti biasa. Dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang ada seorang lelaki daripada ahli syurga meminta izin dengan Allah untuk buat apa? Untuk menanam. Adakah ahli syurga tak boleh minta terus buah? Boleh. Boleh tak ahli syurga terus nak satu pokok yang turun ni? Boleh. Tetapi cuba kita lihat. Lalu Allah bertanya kepadanya, awalasta fi masyita, bukankah kamu sudah memiliki segala apa yang kamu mahu? Masya Allah, indahnya. Bayangkan tuan-puan, dalam syurga kita akan berbuat dan berbicara dengan Allah. Kita akan melihat wajhullah. Kita akan boleh bercakap dengan Allah. Kita boleh bercakap dengan Rasulullah. Kita boleh berjumpa. Kita boleh tengok wajah ibunda kita Khadijah. Macam mana wajah Khadijah? Macam mana wajah Fatimah? Macam mana wajah Sayyidatina Aisyah? Bagaimana wajah Asiyah? Kita nak tengok Maryam, ibunda kita Maryam. Kita nak tengok macam mana wajah Sayyidina Umar yang selalu diceritakan, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-puan, kita kena berjuang untuk masuk syurga Allah. Kita boleh jumpa Rasulullah, boleh bercakap dengan Rasulullah, melepaskan rindu. Masya Allah. Bayangkan ya, ini suasana yang sangat indah, yang sangat
kita impikan saat kita boleh berbicara dengan Allah. Ini comel, ini situasi yang sangat comel. Apabila Nabi kata ada seorang lelaki daripada ahli syurga yang meminta kepada Tuhannya untuk diberi keizinan menanam tanaman. Lalu Allah bertanya, awalasta fima syi'ta? Bukankah kamu sudah memiliki segala-galanya? Kenapa nak menanam? Lalu dia jawab, bala walakinni uhibbu an azra. Benar ya Allah, tetapi aku sangat suka menanam. Maksudnya hobi dia tu suka tanam pokok daripada dunia. Jadi dia nak buat juga kat syurga, suka menanam. Fa asra'a wa badara fatabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu amsal al-jibal. Subhanallah. Maka dia pun pergilah menanam benih tanamannya, dan dalam sekelip mata tanaman itu pun tumbuh, masak dan mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk seperti gunung. Subhanallah. Dan insya-Allah hadis riwayat Bukhari 6965. Siapa yang nak rujuk hadis mana ustazah, pelik ustazah baca ni hadis rekaan ke ni, boleh cari rujukan hadis riwayat Bukhari 6965, cari. Yang mana perbualan ahli syurga yang meminta izin dengan Allah untuk menanam. Lalu Allah bertanya, bukankah kamu sudah memiliki segalanya? Nak makan buah apa, nak makan sayur apa, nak makan apa kan? Minta saja, semua dah ada. Lalu dia kata, ya Allah, aku suka menanam. Memang hobi dia suka menanam. Lalu dia pun pergi menanam, benih tanamannya pun hidup, tumbuh dan akhirnya boleh hasil. Dan para ulama mengatakan, insya Allah setiap orang yang memiliki hobi yang baik, yang dia lakukan di atas muka bumi dahulu, boleh meneruskan kembali apa yang disukainya apabila berada dalam syurga. Yang tadi tulis suka mengemop, insya-Allah boleh mengemop balik. Yang kata suka mengemas, yang suka membaca buku, apa-apa hobi yang baik yang bukan bertentangan dengan syariat, insya-Allah kita boleh teruskan bila masuk syurga besok. Ada orang kata kan, ustazah, semua benda tak bekerja ke esok? Kan tak ada cabaran, tak ada apa, boring tak hidup di syurga? Jawapannya tak ada istilah boring, sebab Allah menarik perasaan boring. Jemu Allah tarik daripada syurga. Jemu boring tu samalah letih. Buat kerja-kerja tapi tak letih. Makan-makan tapi tak rasa kenyang. Boleh makan je, makan, lepas makan. Tak ada perlu berhenti kerana kenyang. Kita tak ada proses buang najis, buang kecil, buang besar. Kan kita tak ada istilah Allah mencabut semua perasaan ataupun apa yang kita lalui sebagai manusia biasa di dunia, sebab kita menjadi manusia istimewa sebagai penghuni syurga. Sebab itu tuan-puan, apa yang kita lalui dunia ni berbaloi dibandingkan dengan nikmat syurga yang tidak ada taranya. Baiklah, bila sebut pasal menanam, kalau orang tanya, ustazah suka menanam tak? Saya nak kata suka kan menipu. Saya sebenarnya baru bercita-cita nak menanam. Dulu pernah saya menanam. Rumah saya ni, rumah kami duduk sekarang ada rumah teres 2 tingkat yang tak ada tanah langsung. Rumah kecil je. Tak ada, duduk tengah-tengah pula, kiri kanan, lepas tu tak ada tanah. Untuk kereta 2 parking muat lah. Lepas tu pernah juga cuba menanam pokok, tanam lah dekat tepi dalam pasu apa semua kan. Kononnya nak tanam ni sekian-sekian. Tapi kawasan kami duduk ni kawasan kera. Kera selalu suka macam rosakkan tanaman macam tu lah. Jadi insya-Allah dan tempoh berbulan lagi, jika diizinkan Allah ada rezeki, kami nak pindah ke rumah yang lebih selesa sikit. Doakanlah sahabat sekalian, rezeki Allah bagi, nak pindah ke rumah yang lebih selesa sikit, ada tanah. Dan memang pertama saya kata saya memang nak ruang ni ada tanah tu, memang saya nak menanam. Ayah saya seorang yang sangat suka menanam, arwah ayah. Belakang rumah kan, macam-macam pokok yang ditinggalkan. Pokok buah macam-macam pokok buah. Dia tanam. Selalu ayah kata, tak, ayah tanam bukan untuk ayah. Ayah tanam untuk sesiapa makan, untuk binatang makan, untuk... ini saya nak cerita juga pada sahabat sekalian pasal kelebihan kita menanam dan akan menjadi satu sedekah. Siapa yang menanam akan jadi satu sedekah. Dan dia boleh teruskan hobi dia menanam. Kemudian mak saya pun sukalah menanam. Hari-hari dia punya hobi tanam pokok, usik pokok, siram pokok. Walaupun pukul berapa, kalau dia tak nak, mak saya umur 58, kalau datang rumah anak-anak ni, yang paling dia risau pasal pokok dia lah kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, siapa yang nak menanam cinta? Jadi saya lepas ni tuan-puan, kita cuba menanam hidroponik. Saya nak buat tu lah kan, hidroponik. Tapi kita kena juga meraihkan tanah supaya pokok ni terus ditanam dalam tanah. Ia sangat bagus.
Tetapi jika rumah yang tak ada tanah, maka kita bolehlah menanam hidroponik dan dia akan keluarkan juga oksigen kan. Jadi rupanya hobi menanam ini sampai disebut dalam hadis Nabi SAW dan diiktiraf untuk diteruskan di syurga. Dan insyaAllah hobi-hobi yang lain juga diteruskan. Saya nak berkongsi satu artikel yang sangat baik yang ditulis Bayan Linnas siri ke-209. Pertanian menurut Islam. Pertanian menurut Islam, Bayan Linnas siri ke-205. Kita akan tengok secara mendalam pandangan Islam terhadap hobi bertani. Tanam pokok bunga ke, tanam pokok kaktus ke, asalkan tanam pokok, tuan-tuan puan sekalian. Dan kita akan kupas kenapa ya dia antara yang disebut di dalam hadis Nabi SAW bila berlakunya kiamat. Ini hadis riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Yang bermaksud, jika terjadinya hari kiamat dan di tangan salah seorang dari kamu ada sebiji benih tanaman, maka jika dia mampu sebelum terjadinya hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Kita pernah dengar kan hadis ni yang mana Nabi SAW bersabda, jika terjadi hari kiamat, maksudnya kiamat nak berlaku, dekat sangat dah kiamat, dan ditanam di tangannya ada benih, salah seorang daripada kamu ada sebiji benih tanaman, maka jika mampu sebelum berlakunya kiamat, maka tanamlah. Untuk menanamnya, maka tanamlah. Bukan Nabi kata lepaskanlah pergi berzikir mohon taubat ke tak. Kalaupun dah hampir sangat dah kiamat, tanda-tanda besar dah keluar dah ni, tiba-tiba nampak, oi matahari dah keluar lah ikut barat, ni tanda besar kiamat dekat sangat. Kalau di tangan dia tu dah ada benih, Nabi kata, dan dia boleh menanam, maka tanamlah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di sini pelbagai alim ulama membincangkan tentang kenapa diberatkan tentang menanam. Imam Al-Aini ketika menjelaskan faedah daripada hadis ini antara lain menyebutkan keutamaan mencari rezeki dengan tangan sendiri. Imam As-Su'ani berkata, padanya terdapat galakan untuk bercucuk tanam tumbuhan dan benih serta padanya kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Jadi tuan-puan, kalau siapa yang belum ada hobi dan kalau tak menjadikan menanam sebagai satu hobi, maka kita boleh menjadikan perbincangan pada pagi ini sebagai perkara ataupun hobi baru yang perlu kita pupuk pada diri kita dan juga anak-anak. Okey, saya nak baca lagi hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis 2320. Ini pun berkenaan dengan menanam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Masya-Allah. Yang bermaksud, mana-mana orang Islam yang bercucuk tanam kemudian dimakan daripadanya burung, manusia ataupun binatang, tiada yang lain kecuali baginya sedekah. Subhanallah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi sebut mana-mana orang Islam yang bercucuk tanam kemudian dimakan, ada burung, ada binatang makan ataupun manusia yang makan, melainkan baginya pahala sedekah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi cuba tengok, ada tak rumah kita ruang tempat untuk kita menanam pokok buah ke, pokok apa-apa ke tuan-puan sekalian, sehingga kan kalau binatang makan. Saya selalulah dulu kan saya pergi ceramah kawasan kampung-kampung, makcik-makcik ni kata, "Ustazah, makcik geram sungguh lah." "Geram apa makcik?" "Makcik geram kat monyet-monyet kat kekera. Makcik ni orang kampung menanam tu menanam ni. Bila pokok tak sempat makcik berangan lah tengok buah tu kan. Pandai betul kera, dia tahu ni. Kan bila elok je buah tu nak membuahkan hasil, dia pergi ambilnya ustazah dah sampai musim sekian-sekian. Ustazah ada tak malam nak halau, nak buat macam mana? Acik ni kan tak sempat rasa." Saya kata, "Makcik, mudah-mudahan makcik akan rasa banyak buah yang sedap di syurga." Buat makcik tak sempat rasa kan, tapi mungkin itu caranya Allah nak memberikan kepada makcik buah-buahan di syurga. Sebab Allah Nabi SAW sebut, siapa yang menanam makanan, tanaman lalu dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung, maka akan diberikan ganjaran pahala sedekah.
Kita tak tahu makcik, mungkin sedekah yang kita bagi pada orang Allah tak terima sebab kita riak mungkin. Tetapi ini sedekah paksa, yang mana binatang dia tidak ada akal, dia tak ada hukum hakam berdosa ke kan, sesama dia tak ada menegur, jangan ambil makcik tu berdosa, tak ada, binatang main ambil je kan. Dan itu pun ketentuan rezeki yang Allah tetapkan untuk binatang. Jadi saya kata makcik, mungkin sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita di syurga, akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab Nabi sebut sedekatun junnah, sedekah itu adalah perisai daripada api neraka Allah kan, perisai daripada keburukan. Jadi daripada makcik dia marah-marah, makcik redha, ya Allah aku redha ya Allah kan. Kera ni, binatang ni ada tu, babi pun ada datang sodok apa semua, makcik redha. Sebab apa makcik? Nabi sebut siapa yang menanam lalu dimakan burung, dimakan binatang, ataupun ada manusia yang curi kan, manusia curi buah ni, tak tahulah kan, mungkin dia lapar ke apa, halalkanlah makcik. Sebab apa? Nabi sebut itu semua dikira sebagai satu sedekah. Subhanallah. Dalam hadis riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatu wa masab'u minhu fawalahu lahu sadaqah wa ma akala lahu sadaqah wa ma suriqa minhu illa kana ma ukila minhu ma min muslimin yaghrisu ghursan lahu sadaqah yarza'uhu ahadun illa kana fahuwa lahu sadaqah wala akalat tayr. Subhanallah. Okey, lagi. Tidak ada seorang Muslim yang menanam pohon. Kita tengok satu lagi hadis Nabi. Tidak ada seorang Muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Ya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Nampak tak? Yang dicuri pun akan jadi sedekah. Sama ada dicuri oleh manusia ataupun dicuri oleh binatang pun jadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu menjadi sedekah baginya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tengok penjelasan Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis ini berkata, dalam hadis ini terdapat keutamaan menanam pohon dan tanaman, bahawa pahala pelakunya akan terus mengalir selama mana pohon dan tanaman itu masih ada, serta sesuatu benih yang keluar daripadanya sampai hari kiamat masih ada. Kalau pokok dan benih itu sampai hari kiamat, maka pahala mengalir bagi orang yang menanam. Masya Allah. Para ulama bersisi pendapat tentang pekerjaan yang paling baik dan paling afdal. Ada yang berpendapat bahawa perniagaan, ada yang mengatakan yang terbaik adalah bertukar tangan, dan ada yang juga yang mengatakan bercucuk tanam adalah pekerjaan yang paling afdal. Inilah pendapat yang benar. Aku telah memaparkan penjelasannya di akhir bab As-Simah dalam kitab Syarh Al-Muhazzab. Dalam hadis ini terdapat keterangan bahawa pahala dan ganjaran di akhirat hanyalah khusus bagi kaum muslimin. Subhanallah. Maka apa yang ditanam kan lalu dirosakkan oleh haiwan atau burung, dimakan dan sebagainya, diberikan pahala sedekah. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam beberapa hari lepas ada seorang wanita datang jumpa saya. Dia kata, Ustazah, dia cakap dengan semangat. Masa tu saya dah lah macam tak lagak, penat. Ustazah, saya nak cakap juga dengan Ustazah. Ustazah kena dengar apa yang saya nak cakap. Saya dah fikir banyak kali. Saya memang lucu. Ada seorang wanita ni, bila dia bercakap tu kan semangat. Dia datang cari saya. Dia kata, saya dah berdoa dengan Allah untuk jumpa Ustazah. Dan Ustazah kena dengar apa yang saya cakap. Saya kata, ya puan, ya puan. Kan umur dia tak jauh beza daripada saya. Dia macam, saya rasa dia keturunan mamak macam tu lah kan. Saya sudah berdoa dengan Allah untuk saya dapat jumpa Ustazah. Jadi saya kena cakap, saya ni Ustazah, saya fikir lama Ustazah. Dan apa yang saya nak cakap ni, saya dah cuba telefon kerajaan. Dia dah telefon kerajaan. Saya telefon kementerian tu, tak angkat. Saya telefon kementerian ni, tak angkat. Saya telefon kementerian ni, tak angkat. Saya nak bercakap apa yang saya fikir. Sebagai rakyat, saya nak sampai kepada ni. Saya nak bercakap dengan menteri tu. Dia sebut nama menteri. Saya nak bercakap dengan, kalau tak dapat dengan menteri, saya nak cakap nanti malam menteri. Tapi kadang-kadang operator tu jawab, dia kata saya tak boleh cakap dengan menteri. Habis tu sebagai rakyat, macam mana nak bercakap dengan pemimpin? Semangat dia. Lepas tu dia kata, tak apa, saya berdoa lagi dengan Allah. Kalau tak dapat nak bercakap dengan pemimpin-pemimpin ni, saya nak bercakap dengan Ustazah Asma. Dan Alhamdulillah, saya datang Ustazah ada. Saya masa tu kan dengan pening, dengan tak larat, dengan apa. Ustazah kena dengar.
Dia dah cakap panjang kan, tengah-tengah saya cakap, puan, saya perlu segera minta maaf. Tapi ustazah, saya belum habis cakap. Kalau saya tak cakap habis ni, saya tak boleh nak fokus sekian. Okey puan cakap. Lepas tu dia cakap bab pertanian. Dia kata, ustazah, saya nak tanya, tahun ini berlaku banjir. Dia sebut negeri-negeri banjir. Adakah tahun depan kita akan banjir lagi? Saya kata mungkin. Sampai bila ustazah kita nak banjir? Adakah macam tu jawapan kerajaan? Nak macam mana fenomena alam kan? Nak salahkan hujan, nak salahkan ni. Sedangkan Allah dah sebut dalam Al-Quran, berlaku kerosakan di muka bumi kerana kerakusan manusia. Jadi ustazah, kerajaan kata bila berlaku banjir, kerajaan nak atasi. Daripada dulu sampai sekarang banjir setiap tahun berlaku. Bila kerajaan nak atasi? Lepas tu kedua dia tanya, ustazah, kerajaan kata bila berlaku banjir, kerajaan salahkan longkang tersumbar nak besarkan saliran. Lepas tu dia kata, saya tak nak longkang besar. Oh, sebagai rakyat, saya nak bagi tahu kerajaan dan ustazah tolong sampaikan. Dia kata, saya tak nak longkang besar. Saya tak nak dibesarkan itu buat saliran ini. Saya nak pokok ditanam. Saya nak bumi berhenti ditarah. Saya nak bukit-bukit berhenti digondolkan. Sebab itu cara yang terbaik, tak ada cara yang lain melainkan manusia. Kita orang Islam bukan manusia ni, kerajaannya adalah kerajaan orang Islam ke? Semua pemimpin bukan orang Islam ke? Dia tanya saya. Bukan ke mereka tak percaya ke apa yang disebut di dalam Al-Quran? Kan kita ni khalifah ni, makmur jaga muka bumi ni ustazah. Lepas tu buat apa dia orang dah tahu punca dia? Kenapa dia orang nak cari penyelesaian lain? Dah jelas dah puncanya apa? Banyak mana hutan ditarah, banyak mana bukit bukau digondolkan, banyak mana itu semua tempat menyerap air. Hujan turun tak ada tempat menyerap, semua dah jadi batu bata, semua dah dibina bangunan. Lepas tu dia tanya, kenapa bina bangunan tak berhenti? Ada banyak lagi bangunan yang tak disewa, dah buat bangunan lain, bangunan terbekalai banyak orang tak sewa, buat lagi bangunan lain. Kenapa? Semua batu-batu tu daripada mana? Alam semula jadi. Sekian-sekian. Dia kata, kalaulah buat besar mana pun, parit ke apa, tetap akan banjir. Sebab punca sebenar adalah orang-orang yang ada duit, ada ni, dan yang jadi masa orang miskin, orang susah, yang dah sedia susah, orang kampung apa semua tak pernah banjir, yang teruk 30 tahun, 70 tahun, 100 tahun tak pernah tiba-tiba banjir macam ni. Nak salahkan hujan banyak, hujan sama je daripada dulu, bukan bertambah jumlah hujan bahkan ni. Dia kata, Allahu Akbar. Saya kata memang betul puan, memang betul. Kita kena, sebab itu ditekankan bab menanam. Kerana itu kita subhanallah sampai diberi galakan menanam, diceritakan dalam hadis Nabi yang kita baca dan sebagainya. Saya kata kat dia, puan, kita buat live sama nak? Sebab saya suka cara puan bercakap. Dia bawa fakta sekali dan dia kata, ustazah, ini satu saya nak share tuan-puan, sangat bagus. Dia kata, ustazah tahu tak, sebab dia orang yang berilmu, ustazah tahu tak tentang teknologi 5G? Ustazah tahu teknologi 5G ni ia memerlukan pokok ditebang di seluruh dunia dalam jumlah-jumlah yang besar. Teknologi 5G ni dia cerita-cerita gini. Dan cuba ustazah bayangkan, apabila teknologi 5G ini dibuat, apa yang akan berlaku? Kita akan berlaku kemarau. Sebab ekosistem, dia kata ekosistem alam dah berubah. Rantaian makanan dah berubah. Bila sesuatu hutan digondolkan, apa yang berlaku ustazah? Bukan sekadar bila pokok ni kita faham, bila akar ditarik, pokok tu akan jadi mampat. Tetapi bila hujan turun, dia turun kena pokok. Lepas tu pokok tu ada akar. Pokok itu akan melalui akar semua akan menyerap air masuk ke dalam tanah. Sebab itu kawasan tadahan hujan bukan longkang, bukan tasik, bukan sungai, tetapi adalah pokok-pokok yang Allah ciptakan sebagai kawasan tadahan hujan yang terbaik. Dia akan menyerap ke bumi. Kan? Sungai, laut, tasik, lombong ke tidak mampu menampung. Kita perlukan pokok-pokok yang mana melalui akar itulah menyerap. Itu mana-mana fakta tak boleh sangka tuan-tuan puan sekalian. Sebab itu berlaku banjir besar teruk. Contoh di Pahang saya sebut apa semua. Dan dibongkarkan bagaimana satu kawasan hutan yang di tengah digondolkan. Sebab apa? Untuk macam-macam lah kan. Digondolkan sampai beratus ekar. Ada ribu ekar. Jadi itu sebenarnya punca kenapa banjir ni jadi banjir lumpur yang penuh dengan tanah. Sebab apa? Tanah tu bila air dibawa dan sebagainya. Lumpur tebal-tebal macam ni bila kami turun, bukan di Pahang saja, di mana-mana. Memang benda ni macam sensitif lah. Lepas tu, bila sebut ustazah, bila teknologi 5G dibuat,
yang melibatkan penembangan pokok sekian-sekian. Kemudian tak mustahil berlakunya kemarau. Sebab apa? Rantaian makanan. Bila pokok digondolkan, akan hilang ekosistem rantaian. Binatang pun akan hilang. Binatang semakin pupus. Sekian-sekian. Ekosistem alam dah tak berlangsung dengan baik. Semua dah terganggu, Ustazah. Dan bila pokok semakin kurang, akhirnya berlakulah kemarau. Dan bila berlakunya kemarau, masa itulah Dajjal akan keluar. Dia kata masa itulah akan berlakunya sekian-sekian. Dan benda ni tak akan, dan kita tak boleh elak dah. Bukan maksudnya Dajjal pasti akan keluar. Itu adalah hadis Nabi yang sahih dan sebagainya. Saya nak ingatkan juga diri saya dan sahabat-sahabat. Hari ini ramai juga orang pelekehkan. Sikit-sikit nak kaitkan Dajjal, sikit-sikit nak kaitkan kiamat, sikit-sikit nak kaitkan ini konspirasi. Kita bimbang, kita menafikan tentang tanda-tanda kiamat yang telah disebut oleh Nabi SAW. Beriman kepada hari kiamat adalah rukun Islam yang ke-5, yang mana kita wajib beriman, kita wajib belajar, kita wajib menyiapkan diri kita. Subhanallah. Jadi kalaulah kita melihat, subhanallah, rentetan ni berlaku-berlaku sekian-sekian, memang ada kaitan semua. Na'udzubillah min zalik, tuan-puan sekalian. Maka kesimpulan daripada perkongsian kita pada hari ini, sebab saya pun ada live tertutup lebih kurang dalam berapa minit lagi, kesimpulan adalah jadikanlah menanam salah satu hobi kita. Dan saya pun nak berubah, saya bukan jadikan hobi menanam. Sebab apa? Menanam ada banyak lagi kebaikan daripada hadis Nabi yang kita bacakan tadi, tentang galakkan walaupun nak berlaku kiamat, menanam lagi. Kemudian apa yang kita tanam lalu dimakan, sabda Nabi yang sahih, dimakan oleh binatang, dicuri ataupun dimakan oleh burung, semua itu dikira pahala sedekah. Jadi hobi itu, walaupun kita dapat manfaat lepas kita mati, selagi mana tanaman itu masih kekal, kita dapat pahala mengalir dalam kubur. Pahala mengalir. Kan? Sekarang ayah saya tinggalkan banyak pokok belakang rumah. Subhanallah, kan? Memang betul arwah ayah kata, okey, ni untuk anak-anak cucu. Bila time musim keluar-keluar, bahkan hobi ayah saya tu, ayah saya beli banyak kebun untuk menanam. Masya Allah, itu menjadi satu hobi yang pahalanya mengalir. Dan pokok juga adalah makhluk Allah. Setiap kali kita memberi air, kita memberi baja, dia berzikir kepada Allah. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih. Ini firman Allah ni dalam surah As-Saff. Bertasbih apa? Ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit dan di bumi kepada Allah, semuanya bertasbih. Apa? Binatang sentiasa bertasbih, pokok sentiasa bertasbih. Bayangkan kalau hari ni kita pergi beli pokok, sama ada buat hidroponik ke, pokok tanam dini ke, dan pokok tu kita nampak dia ada nyawa. Sebab apa? Dia semakin membesar, bermaksud dia ada nyawa. Apa-apa makhluk bernyawa semuanya banyak bertasbih kepada Allah. Kecuali siapa? Kecuali manusia lah paling kurang bertasbih. Makhluk paling kurang bertasbih memuji Allah manusia. Tapi binatang, pokok, memang itulah yang Allah ciptakan, dia suka bertasbih dan menjadi makhluk Allah yang sentiasa berurusan bertasbih. Bahkan kita tanam 6, 7, 10 pokok. Kan kita siram, pokok tu semakin segar dengan izin Allah. Lepas tu, dan dia pula bertasbih. Mudah-mudahan pokok yang bertasbih kita dapat pahala juga. Sebab kita tanam dia dan sebab kita siram dan dia membesar dan dia bertasbih, ada bahagian kita juga pahala pokok tu bertasbih. Subhanallah. Dan setelah kita mati, pokok itu diteruskan, kita pesan pada anak, jaga dan sebagainya. Masya Allah. Ada seorang suami ni, isteri dia suka sangat menanam. Lepas tu isteri dia meninggal dunia. Bahkan selepas isteri dia meninggal dunia, dia upah orang khas untuk jaga tanaman isterinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian dia tanya, Ustazah, saya bukan tak suka menanam, saya tak rajin macam isteri saya. Dia ada banyak pokok bunga, pokok ini memang susah nak jaga, Ustazah. Jadi saya tak nak pokok-pokok arwah isteri saya ni layu, mati. Saya nak jaga, saya takut saya tak mampu sebab saya suka pergi sana, pergi sini. Jadi saya upah orang khas untuk jaga. Saya dapat ada tak bahagian pahala? Saya kata dua-dua boleh pahala. Tuan yang siram, tuan yang upah orang pun tuan dapat pahala. Pokok ni selalu berzikir kepada Allah. Kemudian isteri tuan pun dapat pahala sebab dia tanam apa semua ni, keluarkan oksigen ke bumi, itu pun pahala. Subhanallah, kan, memberi ekosistem alam dengan baik, mengeluarkan oksigen. Lepas tu pokok-pokok ni kan, buah-buah pergi bagi pada orang ramai, bagi sedekah pada fakir miskin, buah-buah sayur ke apa ke bagi sedekah. Subhanallah, saya kata dua-dua dapat pahala. Tuan dapat pahala, isteri tuan pun dapat pahala. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kira hobi ini sebagaimana hadis Nabi yang kita baca tadi, sebab ada yang baru masuk saya tengok tu,
Kenapa Ustazah pilih tajuk hobi yang dibawa hingga ke syurga? Dan saya sudahi sekali lagi, saya bacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajula min ahli jannah. Ada seorang lelaki daripada ahli syurga. Istazana rabbahu fi zar'i. Meminta kepada Tuhannya untuk diberi keizinan menanam tanaman. Ada ahli syurga besok minta izin dengan Allah untuk menanam di syurga. Lalu Allah bertanya kepadanya, awalasta fi ma syi'ta, bukankah kamu sudah memiliki segala apa yang kamu mahu? Jawab lelaki itu, bala walakinni uhibbu an azra. Benar ya Allah, tetapi aku sangat suka menanam tanaman. Hobi dia daripada dunia, suka menanam. Lalu Nabi menyambung sabdanya, fa asra'a wa badara fatabadara tarfa, ila akhir hadis, yang bermaksud maka dia pun pergilah menanam benih tanamannya, dan dalam sekelip mata tanaman itu pun tumbuh, masak dan mengeluarkan hasil bertompok-tompok seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari 6965. Masya Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian bersemangat kita untuk menanam. Saya pun nak kena cari pokok, latih juga anak-anak kita suka menanam. Hobi yang menjadi satu ibadah, pahala berterusan. Kita bagi pokok itu berzikir, kita pun dapat pahala. Kita mungkin kurang zikir, tapi pokok yang kita tanam itu pula mewakili kita banyak zikrullah, banyak memuji Allah. Itu firman Allah dalam Al-Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah seluruh di antara bumi dan juga langit. Masya Allah, Allahu Akbar. Termasuklah pokok-pokok yang kita tanam. Kemudian mudah-mudahan setelah kita meninggal dunia, ia menjadi satu pahala jariah, pahala yang mengalir selama-lama, sehinggalah kalau pokok itu bertahan sampai kiamat. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ucap terima kasih juga kepada ramai yang dah mula infak sayur-sayuran di gerobok Ustazah Asma. Ramai yang menanam-nanam, dia kata Ustazah tak tahu nak makan banyak sangat, dia pun mari hantar dekat gerobok, dan ramai asnaf fakir miskin dapat kebaikan daripada hasil tanaman tersebut. Dan terima kasih juga kepada semua yang selalu menyokong kerja amal, kerja dakwah, dan juga membeli produk baik Ustazah Asma. Kerana setiap pembelian ada satu pemberian, kami mengitar semula kepada kerja amal dan kerja dakwah yang kita lakukan. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi